إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إمام المتقين وقائد دعاء للمجاهدين. ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah mempermudahkan kita untuk bersama-sama menunaikan salat fardu subuh berjamaah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, disebut di dalam hadis yang sahih daripada Nabi SAW bahawa baginda bersabda, "Man shalla subuh bil jamaah fa huwa fi zimmatillah." Barang siapa yang menunaikan salat subuh berjamaah, maka sesungguhnya dia berada di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah sudah hampir seminggu lebih, masuk seminggu kita sudah berpuasa, menunaikan puasa Ramadan yang merupakan salah satu di antara rukun Islam dan kewajiban sebagai seorang muslim. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah dengan banyak-banyak syukur yang telah memberikan kita anugerah dapat berpuasa dalam bulan Ramadan, dalam keadaan kita tidak perlu berperang, dalam keadaan kita boleh menikmati makan dan minum dengan rehat yang begitu banyak. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, seperti yang selalu kita sebut, bahawa sesungguhnya puasa Ramadan adalah merupakan kewajipan berpuasa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan tuan-tuan dan saya, untuk menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dan dimaksudkan dengan bertakwa itu tidak akan dapat dicapai melainkan dengan beberapa perkara. Kerana kalimah takwa asal daripada kalimah tuqa. Kalimah takwa asal daripada kalimah at-tuqa yang bermaksud mempentingkan diri kita daripada perkara yang Allah murka. Maka takwa tidak akan dapat dicapai khususnya oleh seseorang yang tidak menjaga dirinya daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Dan disebut oleh Sayyidina Abi Bakrin, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, bahawa di antara perkara yang paling besar bagi seseorang yang menjauhkan dia daripada takwa kepada Allah ialah lisan, lidah. Ialah lidah. Maka sebab itu daripada seorang sahabat Nabi, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, ni waktu bila? Ni waktu subuh. Waktu subuh ni waktu pagi, terbit matahari daripada fajar. Terbit matahari. Bila matahari terbit, dinamakan waktu fajar. Fajar ni ada dua. Satu fajar kazib, satu lagi fajar sadiq. Bila naik waktu subuh, maka ada hadis berkenaan dengan waktu subuh ni, waktu pagi, yang berkait dengan lisan, iaitu hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa pula dah Abu Sa'id Al-Khudri? Abu Sa'id Al-Khudri adalah salah seorang sahabat Nabi. Salah seorang sahabat Nabi yang merupakan dalam senarai ranking orang-orang yang meriwayatkan hadis Nabi, dia nombor 7. Abu Sa'id Al-Khudri adalah orang yang menduduki kedudukan nombor 7 di dalam sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Dia satu sahabat muda. Dia satu sahabat muda macam sahabat-sahabat seperti Anas bin Malik dan sebagainya. Nama sebenar dia bukan Abu Sa'id Al-Khudri. Nama sebenar dia ialah Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu ta'ala anhu. Sa'ad bin Malik bin Sinan. Dia dan bapa dia dua-dua sahabat Nabi. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri, salah seorang sahabat Nabi, dia ni sahabat Nabi kecil, saya beritahu tadi, sahabat Nabi yang muda daripada kalangan orang Ansar.
dari suku Khazraj. Bapa dia nama Malik bin Sinan, juga sahabat Nabi yang terkorban dalam peperangan Uhud. Syuhada Uhud bapa dia. Sa'ad bin Malik bin Sinan ini atau Abu Sa'id Al-Khudri meninggal pada tahun 74 Hijrah. Beliau meninggal pada tahun 74 Hijrah. Kata sahabat ini, Abu Sa'id Al-Khudri, bahawa dia pernah mendengar Nabi SAW bersabda, "Iza asbaha ibnu Adam." Kata Nabi SAW, "Iza asbaha ibnu Adam, fa innama iza asbaha ibnu Adam, fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan. Fataqulu ittaqillaha fina, fa innama nahnu bika. Fa in istaqamta istaqamna, wa in ista'wajadta a'wajadna." Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, atau nama dia Sa'ad bin Malik bin Sinan, bahawa Nabi SAW pernah bersabda, "Iza asbaha ibnu Adam," bila mana tibanya waktu pagi seseorang anak Adam itu, bila datang waktu pagi, "Fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan," maka sesungguhnya seluruh anggota badan dia akan merayu-rayu kepada lisan dia. Kata Nabi SAW, "Wa huwa sadiqul masduq," dan Nabi tidak berdusta. Nabi adalah orang yang paling benar ucapannya di bawah langit. Kata Nabi SAW, bila tiba waktu pagi, waktu subuh ni, waktu pagi ni, asbahal ibnu Adam, bila mai waktu siang, maka seluruh anggota badan ni, tangan, kaki, kepala, semuanya akan merayu-rayu pada lidah. Semuanya duk merayu dekat lidah. Bila tiba waktu siang macam ni, anggota badan kita duk merayu dekat lidah. Kullaha tukaffiru lisan, semua duk minta dekat lidah, duk merayu dekat lidah. Fataqulu ittaqillah, maka semua anggota badan kita duk berkata dekat lidah, "Wahai lidah, ittaqillah, ittaqillah." Wahai lidah, bertakwalah engkau kepada Allah. Pasal apa? Pasal ittaqillah fina. Wahai lisan, tolonglah bertakwa kepada Allah demi kami. Fina, demi kami. Pasal hanglah kami menderita, kerana mulut badan binasa. Ni orang Melayu pun dia mengaji hadis kat tu. Sebab tu peribahasa dia pun tepat dengan hadis Nabi, kerana mulut badan binasa. Ittaqillah fina, wahai lidah, tolonglah bertakwa kepada Allah demi kami. Fa innama nahnu bika, kerana kami ini semuanya ikut engkau, follow belakang kau. Fa in istaqamta, jika engkau seseorang yang lurus, jika engkau wahai lidah berada di atas kebenaran, istaqamna, maka kami pun ikut benar. Wa in i'wajajta, dan jika engkau menyeleweng, i'wajajna, kami pun ikut menyeleweng. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi Muhammad bin Isa bin Surah At-Tirmizi rahimahullah, dalam sunannya, Sunan At-Tirmizi, dengan sanad yang sahih. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi yang dikarang oleh Syekh Al-Mubarakfuri, salah seorang ulama hadis yang mensyarahkan kitab Sunan At-Tirmizi, dia menyebut bahawa sesungguhnya yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, bahawa sesungguhnya lisan seseorang itu adalah sangat-sangat penting. Lidah seseorang itu adalah sangat-sangat penting dan menjadi punca dia berada di dalam syurga ataupun di dalam neraka. Di dalam hadis yang lain daripada riwayat Muslim yang dikeluarkan oleh Imam Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi dalam kitabnya Jami' As-Sahih, dalam kitab Sahih Muslim, hadis yang sahih,
bahawa ada seorang sahabat Nabi mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami memiliki seorang jiran. Kami ada seorang jiran. Dia seorang yang rajin berpuasa. Dia seorang yang rajin menunaikan salat malam. Dia tak bagi tahu lah berapa rakaat, mungkin 20 kot. Dia rajin berpuasa sunat. Dia rajin solat malam. Tetapi dia suka mengumpat. Tetapi dia suka menyakiti orang dengan lisannya. Apakah pendapat kamu ya Rasulullah? Apakah kata-kata kamu wahai Rasulullah terhadap wanita ini? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hiya finnar. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perempuan ini berada di dalam neraka. Itu dia tuan-tuan. Satu orang yang rajin puasa, satu orang yang rajin solat malam, tapi mulut duk popek-popek, duk mengatakan orang, duk mencela orang, duk menghina orang, duk buat cerita-cerita karut dan sebagainya. Maka Nabi kata wahiya finnar, dia berada di dalam api neraka. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita berada di dalam bulan Ramadan. Bulan yang ke-9 dalam kalender Islam dan bulan-bulan yang mulia, dan termasuk bulan yang paling mulia selepas kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bulan ini kita diwajibkan berpuasa sebagai tanda ketaatan kepada Allah. Namun puasa kita juga tertakluk kepada hadis ini, iaitu tertakluk kepada lisan. Maka orang yang berpuasa tetapi lisannya mengucapkan kalimah dusta, yang disebut sebagai qaulun zur. Apa dia qaulun zur? Ini berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dengar nama Abu Hurairah ni kita kena cinta dekat dia. Sebab dalam hadis Muslim Nabi sebut, Nabi berdoa kepada Allah supaya Allah menjadikan Abu Hurairah ini dicintai oleh orang-orang yang beriman. So kalau kita dengar nama Abu Hurairah, tidak ada rasa cinta, kita tak termasuk di kalangan orang yang beriman. Abu Hurairah namanya Abdurrahman bin Sakhr, meninggal pada tahun 57 Hijrah. Daripada Nabi SAW, bahawa beliau mendengar Nabi SAW bersabda, man lam yada' qawla zur wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Kata Nabi SAW, man lam yada' qawla zur, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur, qawla zur, perkataan keji, wal amala bih, dan berbuat-buat perbuatan keji, falaysa lillah, maka tidak ada hak bagi Allah, tidak ada keperluan bagi Allah an yada'a ta'amahu wa syarabah, untuk dia berpuasa meninggalkan makan minum dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata para ulama, qaul zur ialah kullu qaulun muharram. Perkataan qaul zur ialah kalimah-kalimah yang diharamkan, seperti perkataan dusta, mencela, mengeji dan sebagainya. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan keji dan berbuat perbuatan keji dalam bulan Ramadan ini, maka tidak ada hajat bagi Allah untuk dia meninggalkan makan minum. Maknanya Allah tidak peduli puasa. Seperti mana dalam riwayat yang lain dalam At-Tirmizi, orang-orang yang menunaikan salat dalam keadaan tidak khusyuk, dalam keadaan leka dan lalai, maka Allah akan mencampakkan salat dia seperti kain buruk pada hari kiamat ke wajahnya. Kita duduk sembahyang tuan-tuan, kita duduk rasa kita dah buat benda wajib, duduk sembahyang setiap hari,
Tapi kalau kita semayang dalam keadaan lalai, kita semayang dalam keadaan tidak mengingati Allah. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, dan dirikanlah salat untuk mengingati aku. Dan dirikanlah salat untuk mengingati aku. Tetapi bila mana kita salat tidak mengingati Allah, dalam hadis yang sahih Nabi kata Allah akan campakkan salat tersebut ke wajah kita seperti kain yang buruk. Campak wajah kita pada hari kiamat. Inna Allaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan dia tidak menerima daripada hamba-hambanya kecuali perkara yang indah, yang terbaik. Maka kita bagi kepada Allah ibadat yang buruk. Kita bagi pada Allah puasa yang dipenuhi dengan perbuatan keji dan kata-kata dusta. Maka Allah tidak akan menerima puasa kita. Dan dimaksudkan qaul zur ini ada 4. Yang pertama ialah kata-kata dusta. Yang kedua adalah kata-kata cela, duk cela orang. Talaim, duk mencela orang. Laim, duk mencela orang. Yang ketiga adalah kata-kata fitnah, menuduh sesuatu yang tidak benar. Kata-kata tahmahan kepada seseorang. Yang keempat, al-jahlu, kata-kata yang diucapkan oleh seseorang berdasarkan kejahilan. Ini juga adalah kata-kata qauluz zur. Maka sebab itu tuan-tuan, kalau kita tak pasti tentang sesuatu benda, jangan duk cerita dekat orang. Sebab Nabi sebut, Nabi kata, kafa bimar'i, cukuplah seseorang itu dianggap sebagai pendusta ayyuhaddisu bikulli ma sami'a, dengan menyampaikan semua benda yang dia dengar. Orang yang menyampaikan semua benda yang dia dengar, maka dia juga dikira sebagai pendusta walaupun dia tidak berniat untuk berdusta. Contoh, kita dah dengar cerita, kemudian kita sampaikan kepada orang. Ustaz, saya dengar ada satu cerita ni berlaku dekat kampung sebelah. Ada orang perempuan mati jadi pontianak. Betul ke? Betul Ustaz. Macam mana kamu tahu? Saya pun tak tahu, saya dengar orang cerita. Nabi kata orang yang macam ni dikira sebagai salah satu pendusta. Yuhaddisu bikulli ma sami'a, dia menyampaikan semua yang dia dengar, tak boleh dengar. Apatah pula bila mana dia itu bergelar sebagai pendakwah. Baru ni di satu masjid ada orang nak bagi tahu saya, ada satu ustaz berceramah, dia kata apa? Dia kata siapa yang pergi mandi sungai kentut dah layak batal puasa. Saya pun dengar terkejut. Ini benda pelik. Masuk dah layak, tuan-tuan masuk dah layak, tuan-tuan kentut dah layak. Bila keluar angin tu nanti akan ada vacuum dalam lubang punggung, dia situ air masuk, dia kata batal puasa. Amboi, ustaz ni mengajar fizik, sepatutnya dia duduk mengajar kat universiti. Patutnya dia mengajar budak-budak engineering. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, ini adalah kata-kata jahil yang tak boleh diceritakan kepada orang. Benda macam ni mengarut, menyalahi sunnah, menyalahi imam mazhab 4. Tak ada siapa pun kata kentut dah layak batal puasa, tak ada. Bahkan sabit dalam hadis, Nabi mandi dalam sungai. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, ini termasuk kejahilan dalam bulan Ramadan. Banyak ni nak kena betul. Semalam lepas, semalam saya sembahyang tarawih sini. Semalam satu lagi saya sembahyang tarawih satu masjid. Bukan tarawih, saya sembahyang isyak. Saya main masjid, masuk masjid, saya sembahyang isyak. Lepas sembahyang isyak, bila saya habis sembahyang isyak, orang ni pakai duduk selawat, saya bangkit keluar masjid, saya balik rumah. Orang yang ada kat masjid tu terkejut. Ustaz, tak sembahyang tarawih? Dia terkejut tengok saya. Ustaz, main sembahyang isyak, tak sembahyang tarawih? Kan? Tapi saya ni pasal puasa, saya tak jawab lah. Dalam hati saya pun nak jawab juga. Saya pun terkejut. Tak sembahyang isyak, main sembahyang tarawih saja. Sepatutnya tuan-tuan, yang dituntut tu supaya wajib. Kan orang terkejut, saya main sembahyang isyak saja. Saya main sembahyang isyak, betul saya balik. Kawan tu terkejut, Ustaz, sembahyang isyak saja. Dalam hati saya pun nak terkejut juga. Sembahyang tarawih saja. Tak nampak orang main isyak tadi. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, betulkan yang biasa. Yang dituntut dalam agama ni sembahyang fardu berjamaah. Walaupun sembahyang tarawih ini sunnah,
Tetapi pada asalnya dia dibuat berseorangan, tapi dia disunnahkan untuk buat berjamaah untuk membaca Al-Quran dan bersama dengan imam. Walau bagaimanapun, dimulakan sembahyang tarawih berjamaah pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Amirul Mukminin Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliaulah yang mula-mula sekali mengasaskan imam tarawih berjamaah dengan melantik Ubay bin Ka'ab sebagai imam untuk orang solat tarawih. Walaupun begitu, Umar, dalam riwayat yang sahih, Sayyidina Umar sampai akhir hayat duduk sembahyang tarawih seorang diri di rumah. Nampak? Sayyidina Umar, walaupun dia orang yang mengasaskan sembahyang tarawih berjamaah, dia suruh orang main masjid berjamaah, dia suruh orang main masjid sembahyang belakang imam, dia sendiri sembahyang di rumah. Pasal tarawih ni pilihan. Macam saya kadang-kadang saya pergi masjid, kadang-kadang saya sembahyang tarawih di rumah sebab saya rasa lebih khusyuk di rumah dan saya boleh baca Al-Quran 4 juzuk, 5 juzuk sesuka hati saya. Bukanlah nak kata rajin baca juzuk banyak sangat, tapi nak cerita kata selesa di rumah, saya baca di rumah. Kadang-kadang anak bising terganggu, saya main masjid. Yang penting ia pilihan. Tetapi solat berjamaah fardu mesti di masjid. Yang tu tak boleh di rumah. Yang tu mesti main masjid. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, ini masalah orang kita. Orang kita dia salah faham. Dia yang fardu tu dia tak main. Sembahyang tarawih penuh sampai ke belakang. Tapi itu pun tak lama. Tunggu seminggu lagi. Tunggu seminggu lagi, last sekali tinggal 2 sah. Tunggu malam raya, imam bilal dengan ejeki masjid. Ejeki masjid pun kalau boleh tak mau main. Tapi terpaksa main. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pasal apa dia jadi macam tu? Pasal kita tak ikut sunnah Nabi SAW. Kita tak faham. Yang dituntut adalah solat fardu. Tetapi solat sunat tuan-tuan digalakkan main masjid sebab dapat ikut imam, ada pahala yang khusus. Dan ada fadilat berjamaah dengan imam untuk membaca Al-Quran yang panjang, surah-surah yang panjang. Kita dekat rumah tak rajin, asyik duk baca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Saya ulang lagi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau kita tak bosan, surah tu bosan tengok kita. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka sebab itu kita sebut, kata Imam Al-Baydawi, salah seorang ulama yang masyhur yang meninggal pada tahun 685 Hijrah, bahawa puasa ini bukan semata-mata untuk meninggalkan makan dan minum, tetapi untuk mendidik syahwat dan nafsu kita supaya mengikuti petunjuk Allah Azza wa Jalla. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka sebab itu bila kita sebut tuan-tuan, setiap perkataan kita, setiap ucapan kita akan menentukan kita berada di dalam syurga atau neraka. Tak ramai orang percaya. Dia kata takkan kita bercakap tu dikira syurga dan neraka? Ya, dikira syurga dan neraka. Maka sebab itu Imam Ahmad ketika mana beliau sedang sakit, maka beliau dikunjungi oleh salah seorang ulama hadis. Ketika beliau sedang sakit, mengerang kesakitan, ada seseorang mengunjungi Imam Ahmad. Dalam riwayat ada yang mengatakan Yahya bin Ma'in, ada yang mengatakan Abdul Razak, dan ada yang mengatakan pelbagai riwayat. Yang penting ketika dia sakit, ada seorang ulama hadis berkata kepada Imam Ahmad bahawa diriwayatkan daripada Tawus Al-Yamani, salah seorang tabi'in, bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan mencatat segala amalan dan ucapan seseorang termasuk rintihan. Maka disebabkan itu Imam Ahmad tutup mulut, tidak mengerang ketika sakit, demi kerana bimbang kalau erangan ataupun rintihan dia dicatat sebagai keburukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana disebut daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Firman Allah dalam surah Qaf ayat 18. Ma yalfizu min qaulin, tidaklah sesuatu ucapan yang dilafazkan, illa ladaihi raqibun atid, melainkan Allah akan menjadikan pada ucapan tersebut ada malaikat yang mencatat
Raqibun Atid. Malaikat Raqib dan Atid yang mencatat amalan tersebut, ucapan tersebut. Ni, setiap perkataan yang kita ucap ada malaikat duk tulis, duk menulis apa yang kita sebut. Maka sebab itu Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sebut, innal abda yatakallamu bi kalimati. Seseorang hamba mengucapkan satu kalimah, ma yatabayyanu ma fiha, yang dia menganggap kalimah tersebut ringan, tak penting. Yahwi biha finnar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Namun sebab dia pandang remeh pada perkataan tersebut, maka Allah melemparkan dia ke dalam api neraka yang jauhnya antara timur dan barat. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih. Kata Nabi SAW, ada orang dia pandang remeh pada apa yang dia cakap. Maka disebabkan dia pandang remeh tu tuan-tuan, Allah campakkan dia daripada api neraka sedalam timur dan barat. So jangan kita duk pandai-pandai, duk sangka remeh apa yang kita ucapkan. Termasuk dalam mencela manusia. Bahkan disebut dalam hadis, orang yang menuduh seseorang mukmin kafir. Zaman sekarang zaman bergaduh. Bila bergaduh, kita mencela, ya kafir. Kita panggil orang kafir, kita panggil orang munafik, kita panggil orang fasik. Sekiranya tuduhan tersebut tidak benar, ia akan kembali kepada kita. Maka sebab tu tuan-tuan, tutup mulut rapat-rapat. Biarkan orang yang berani bercakap. Biarkan orang yang berani memikul ancaman-ancaman Nabi bercakap. Biarkan orang yang hanya mengetahui kebenaran bercakap. Sebab apa tuan-tuan? Sebab tak untung di dunia ini, bahkan juga pada hari kiamat, mengucapkan sesuatu yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ada banyak benda yang kita perlu perbetulkan bulan Ramadan. Yang pertama, disebut dalam hadis-hadis Nabi SAW berkenaan dengan kepentingan untuk menyegerakan berbuka. Ada orang kita bulan Ramadan ini dia lambat-lambat berbuka. Bahkan ada setengah orang dia menganggap lagi lewat buka lagi bagus. Itu adalah fahaman daripada Syiah. Ajaran Syiah dia berbeza dengan ahli sunnah. Apabila orang-orang Syiah, dia tidak berbuka apabila azan maghrib, dia tunggu sampai nampak bintang, baru mereka berbuka puasa. Tuan-tuan, kalau ada kawan-kawan yang jenis tak buka puasa, waktu maghrib pun belum buka puasa lagi, dia tunggu sampai Aisyah, sampai nampak bintang, tolong maklumkan pada pihak Jabatan Agama, ini orang macam ni, orang yang berfaham dengan mazhab Syiah. Bawa dia kepada para agamawan atau ustaz asatizah untuk bagi nasihat kepada dia. Jenis orang-orang Syiah ni dia tak buka puasa awal-awal, dia tunggu sampai nampak bintang. Itu pegangan mereka. Ahli sunnah wal jamaah berbuka puasa bila masuknya waktu maghrib. Bukan semestinya azan maghrib, bila masuk waktu maghrib. Dan disunnahkan kepada kita mendahulukan makan sampai kenyang. Dan disunnahkan, dibolehkan, diharuskan untuk melewat-lewatkan maghrib. Makna kata dalam hadis Nabi SAW daripada Anas bin Malik bahawa Rasulullah SAW menyuruh supaya berbuka puasa dan Nabi melarang tergesa-gesa untuk mendirikan salat maghrib. Nabi kata jangan tergesa-gesa nak pergi sembahyang maghrib, makan. Tapi maksud kata Nabi makan bukan macam kita makan. Kita makan ada 10 menu. Banyak nak makan ni, banyak nak konsum. Kan? Sejam tak habis kita makan. Itu bukan maghrib, isyak pun habis. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Disunnahkan kepada kita untuk makan sederhana dan untuk mensegerakan makan dan mendahulukan makan daripada salat. Kemudian selesai makan, barulah kita salat maghrib. Dan dalam hadis ada riwayat mengatakan Nabi solat maghrib hampir-hampir waktu Isyak. Sebab makan dulu. So tak ada masalah, boleh makan dulu. Kemudian disebut tentang masalah sahur. Disunnahkan kita untuk memakan sahur. Nabi kata tasaharu, bersahurlah kamu fa innaha barakah,
Kerana sesungguhnya pada sahur itu ada keberkatan daripada Allah. Kita berbuka puasa dan kita bersahur. Dan ketika sahur disunnahkan kita melewat-lewatkan sahur. Dan disunnahkan bagi muazzin, bagi orang yang nak azan, disunnahkan bagi dia untuk melewat-lewatkan azan. Boleh lewat azan. Ustaz ni dah masuk waktu ni. Tak apalah. Bahkan ada riwayat yang masyhur. Sekiranya kita nampak ada sahabat kita, dia nak minum, tapi belum azan lagi. Dia nak minum, belum azan lagi. Muazzin tu nak pergi azan dah. Dibolehkan kita melengah-lengahkan muazzin tersebut. Lengah dia, ajak dia sembang. Tanya dia, hang semalam pergi Kuala Kazar tak? Hang semalam pergi Kuala Kazar tak? Oh pergi, pergi. Nampak banyak bendera. Okey, boleh azan. Korang tu dah pergi minum. Boleh tuan-tuan. Pasal apa? Pasal ini adalah merupakan di antara hadis daripada Nabi SAW. Bahawa daripada Ibnu Umar, kana li Rasulillah SAW muazzinani, bahawa Nabi SAW ada dua muazzin. Tapi tak guna juga. Kalau kita lengah-lengahkan bilal kita pada hari ini, ada banyak bilal lagi kat masjid lain. So kira lepas azan tu kira sah, tak boleh. Tapi nak kira zaman Nabi itu bilal seorang di Masjid Nabawi tu kan. Jadi Madinah ni satu masjid, kata Ibnu Umar, di zaman Nabi SAW tukang azan ada dua orang, iaitu Bilal dan Abdullah bin Ummi Maktum. Adapun Abdullah bin Ummi Maktum, beliau adalah lelaki yang buta. Maka Bilal dan Abdullah bin Ummi Maktum, mereka bergilir-gilir untuk menunaikan azan. Dan giliran Bilal adalah pada waktu siang, Abdullah bin Ummi Maktum adalah pada waktu malam dan waktu subuh. Maka kata para sahabat, Innal Bilalan yu'azzinu bil-laili fakulu washrabu hatta yu'azzina Ibnu Ummi Maktum. Kata Nabi SAW, Bilal azan waktu siang dan malam, maka kamu makanlah minum sampai kamu dengar azan daripada Abdullah bin Ummi Maktum, yang mana dia azan waktu subuh sampai asar. Qala walam yakun bainahuma illa an yanzila haza wa yarqa haza. Dan kata Ibnu Umar, adapun Abdullah bin Ummi Maktum ni, dia satu orang yang buta. Maka dia tidak boleh azan, melainkan orang pimpin dia, bawa dia pergi tempat azan. Dan para sahabat Nabi akan make sure lepas habis minum dulu sebelum bawa Abdullah bin Ummi Maktum pergi azan. Ini cerita dalam hadis ni. Sahabat Nabi ni tuan-tuan, lepas tak bagi Abdullah bin Maktum ni pergi azan sampaikan lepas dah habis makan. Lepas dah habis makan, habis minum, barulah Abdullah bin Maktum akan dibawa dan dikatakan kepada dia, azanlah. Maka dia pun barulah bangkit dan dipimpin untuk pergi azan. Sebab apa? Sebab Abdullah bin Ummi Maktum ni dia buta. Dia tak nampak langit. Zaman Nabi mana ada jam. Tenet. Tak bunyi benda tu. Zaman Nabi tak ada isyarat radio ke telah masuknya waktu azan. Dia tak ada. Di zaman Nabi kena tengok langit. Jadi orang-orang yang buta ni nak tengok langit macam mana? Mereka hanya mendengar daripada orang. Jadi Abdullah bin Maktum ni, muazzin buta ni, dia hanya boleh azan bila mana sahabat Nabi bagi tahu dia telah masuk waktu azan lah. Dan mereka, kata Abdullah bin Umar, tak bagi tahu dia sudah masuk waktu, mereka semua dah habis minum, habis makan. Jadi dah habis minum, habis makan dah semua, barulah Abdullah bin Ummi Maktum akan naik pergi azan. Dan hadis ini sahih, menunjuk kata kepada kita tuan-tuan, betapa tidaklah sampai ke tahap begitu rigidnya agama pada zaman Nabi SAW. Dan bukan tujuan saya nak suruh tuan-tuan makan ketika azan. Makan ketika azan batal puasa. Tapi nak bagi tahu kata, bagi muazzin, dia boleh lewatkan seminit dua untuk azan dan tidaklah berdosa. Betapa rigidnya, betapa longgarnya agama ini dalam masalah fiqh. Tu agama kita tuan-tuan. Dalam bab fiqh ni Islam bagi ruangan mudah. Tetapi dalam bab akidah, dalam bab tauhid, dalam bab mengesahkan Allah, dalam bab keimanan, tidak ada kelonggaran. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka sebab itu tuan-tuan, rahimakumullah, ada beberapa benda lagi yang saya rasa saya nak sebut pagi ni sebelum kita meneruskan kehidupan seperti biasa. Iaitu yang pertama saya nak sebut,
Semalam saya hadir di masjid ni dan saya ingin menegur sedikit, bukan salah, tapi kalau kita perbaiki lagi baik bacaan-bacaan kita dalam tasbih dan dalam bacaan dalam zikir. Contohnya Subuhul Qudus Rabbul Malaikatu Waruh, bukan ikatu waruh, ikati waruh. Tuan-tuan kena buka balik dalam nahwu, dia mudhaf ilaih. Subuhul Qudus Rabbul Malaikati Waruh, bukan ikatu waruh. Baris kasrah, baris bawah, dia majrur. Jadi ada bacaan-bacaan saya dapati yang kadang-kadang kita baca tak berapa betul. Tak ada masalah nak baca-baca lah, cuma tak berapa betul dari sudut nahwu, baris. Dan ada berapa lagi lah, saya pun tak apa nak tangkap sebab duduk belakang. Anak saya pun duduk buat hal pula, nak ajak balik cepat. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah, mungkin sahabat-sahabat kita boleh cek balik dengan imam kita pun hebat. Cek balik ataupun dengan ustaz kita yang lain. Bacaan-bacaan, zikir bila kita nak selawat dan sebagainya, make sure baris tu bagi betul. Dan bukan apa tuan-tuan, biasa benda ni bahasa Arab ni tuan-tuan, dia kadang-kadang bukan salah sesiapa, bukan salah Bilal ke Muazzin ke, bukan salah sesiapa, tapi bahasa Arab ni tuan-tuan, dia kadang-kadang orang kita tak peka because kesilapan tu dia buat secara meluah. Sebagai satu contoh tuan-tuan, saya pergi mana-mana sekolah pun, orang selalu sebut, ustaz-ustaz selalu sebut ijlis ni duduk, kan? Ijlis duduk. Sebenarnya kalimah ijlis tu tak sesuai. Murid-murid bila cikgu masuk kelas, murid-murid berdiri semua, berdiri, pakai duduk berdiri. Bila berdiri, nanti ustaz masuk, ustaz kata ijlis, duduk. Sebenarnya penggunaan kalimah ijlis untuk duduk tu salah. Yang sebenarnya adalah uq'ud, duduk. Itu baru betul, uq'ud. Sebabnya dalam bahasa Arab, ijlis ni daripada tempat bawah naik duduk tempat atas. Contoh tuan-tuan baring, tiba-tiba bila ada orang masuk dalam bilik, dalam rumah tuan-tuan, daripada baring, tuan-tuan bangkit duduk atas kerusi. Itu baru ijlis. Maknanya kalau saya masuk rumah, saya dapati anak saya duduk terbaring atas lantai, saya kata kat dia, ijlis, pergi duduk. Maka dia bangkit daripada baring atas lantai, dia pergi duduk atas kerusi. Itu baru ijlis. Daripada makanan sufla, daripada tempat bawah ila makanan ula, kepada tempat tinggi, itu adalah ijlis. Manakala uqud, daripada tempat tinggi mai pergi duduk di tempat yang rendah, itu kita bagi uqud. Maknanya kalau kita berdiri, kita nak suruh orang duduk, kita sebut uqud, bukan ijlis. Jelas tak? Itu bahasa Arab. Jadi kesalahan ini semua orang buat. Mana-mana orang buat, dia bagi sebut ijlis, duduk, ijlis, duduk. Sebenarnya bukan ijlis, uqud. Tapi biasalah orang tak peka dengan benda-benda macam ni. Macam juga Allah yarham. Kita nak sebut Allah yarham. Orang perempuan kita sebut Allah yarhamah. Salah tu. Dari sudut bahasa Arab salah. Allah yarham untuk lelaki, Allah yarhamah untuk perempuan. Tak betul itu tuan-tuan. Tak betul itu, tak boleh. Kalau almarhumah, itu baru boleh. Allah yarham tak boleh. Allah yarhamah tak boleh untuk perempuan. Dari sudut bahasa Arab salah. Ataupun orang-orang kita sebut haji mabrur, kalau umrah mabrurah, itu pun salah. Jadi tuan-tuan, jadi dalam bahasa Arab ni kadang-kadang kita tak berapa nak betul kena dengan bahasa Arab. Jadi ini satu perkara yang perlu diperbetulkan. Jadi biasalah, bukan kata salah semua, kita perbaiki apa yang kurang baik, itu saja. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi sebelum kita mengakhirkan tazkirah kita pada pagi ini, suka sekali saya sebut bahawa lisan adalah benda yang penting di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi ada sebut, ada orang yang berbicara satu perkataan, tetapi perkataan itu baik, maka disebabkan apa yang dia ucap itu Allah tinggikan darjat dia. Hadis riwayat Al-Bukhari. Mana kata tuan-tuan, Allah boleh masukkan kita dalam neraka, Allah boleh meninggikan kedudukan kita di sisinya dengan mengucapkan kalimah yang baik. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi kalau kita tak banyak cakap, kita nak buat apa bulan puasa?
kita berzikir dan baca Quran. Diriwayatkan bahawa dalam hadis yang sahih dalam riwayat Al-Bukhari, bahawa pada setiap malam sepanjang bulan Ramadan, Jibril akan membaca Al-Quran bersama dengan Rasulullah SAW. Setiap malam sepanjang bulan Ramadan, Jibril akan bertalaqi, akan tasmi' Al-Quran dengan Nabi SAW. Maknanya Jibril akan mengajak Nabi Al-Quran setiap malam. Dan daripada ajaran daripada Jibril inilah Nabi SAW mengetahui fasa-fasa setiap surah. Maknanya surah ni nak susun macam mana, surah ni mana yang awal, mana yang kemudian, semuanya diajarkan oleh Jibril alaihissalam pada setiap malam dalam bulan Ramadan. Maka sebab itu kata Imam Ibn Hajar, adalah disunnahkan bagi orang yang beriman untuk membaca Al-Quran pada setiap malam dalam bulan Ramadan. Dan diriwayatkan bahawa Imam Asy-Syafi'i mengkhatam Al-Quran 2 hari sekali. Dan diriwayatkan Imam Malik khatam Quran 3 hari sekali. Begitu juga Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah dan lain-lain. Dan mereka mengkhatam Al-Quran di dalam salat mereka. Dalam salat. Bukan dalam bacaan kat luar ni, di dalam salat. 3 hari sekali, 2 hari sekali dan sebagainya. Bayangkan tuan-tuan, mereka salat panjang. Maka itulah disunnahkan kepada kita untuk menjaga lisan. Dan akhir kata tuan-tuan, saya suka sekali ulang hadis Nabi SAW untuk kita amalkan. Ramai di kalangan kita bila dia nampak benda yang dia suka, dia kata apa? Allah. Ataupun dia kata, ui, hebatnya. Ataupun macam-macam lagi. Khususnya bagi orang perempuan, dia suka sekali, bukan menjarut, apa istilahnya, meletah. Dia suka sekali meletah. Bujak tak sebut benda pelik. Dia suka sekali meletah. Bila nampak benda pelik-pelik, oh mak kau dan sebagainya. Opocot. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Bulan Ramadan ni, inilah peluang untuk kita kikih benda-benda yang tak elok ni. Disebut daripada Aisyah, isteri Nabi SAW. Kana Rasulullah SAW iza ra'a ma yuhibbu, bahawa Nabi kalau dia nampak benda yang dia suka, qala alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Kata Aisyah, Nabi kalau nampak benda yang baginda suka, baginda akan sebut alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Ulang ni, ringkas. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi, dengan nikmatnya, tatimmus salihat, yang menyempurnakan kebaikan. So kalau kita nampak benda-benda yang menarik, ada orang bawa kereta elok depan mata kita. Macam saya suka kereta Audi. Siapa-siapa bawa kereta Audi, oh saya memang suka tengok. Saya ada 2-3 biji, tapi mainan lah. Jadi kalau orang bawa lalu kereta tu, kita sebut apa? Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan kebaikan-kebaikan. Tapi saya tak suka apa? Saya tak suka orang perempuan Cina apa pakai skirt bawa motor. Itu saya tak suka. So kalau nampak benda tak elok, apa dah kita nak baca? Nabi SAW kata Aisyah, wa iza ra'a ma yakrahu. Nabi kalau nampak benda yang Nabi tak suka, qala alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah pada setiap keadaan. Orang kita tuan-tuan dia terbalik. Dia benda yang tak elok ni dia sebut Masya Allah, Masya Allah. Sebenarnya Masya Allah tu untuk benda yang elok. Masya Allah ni untuk benda yang elok. Disebut dalam hadis riwayat Muslim, Nabi mengajar kita kalau nampak sesuatu yang mengkagumkan, sebutlah Masya Allah. Tetapi kalau nampak sesuatu yang buruk, maka disunahkan kita sebut la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Dipanggil kalimah khawqalah. Jadi bila kita nampak awet cantik, Masya Allah Ustaz, cantik semua, itu bukan Masya Allah, itu innalillah. Itu innalillah.
Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah, sebut tu bagi betul, perbetulkan benda yang salah. Maka dalam bulan Ramadan ini, moga-moga Allah menerima puasa kita dan dibolehkan kita mengucapkan tahniah satu sama lain seperti yang dilakukan oleh para salaf. Mereka selalu mengucapkan satu sama lain, taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kamu dan amalan kami. Allah terima amalan itu adalah merupakan ucapan para salaf, kerana mereka mengetahui betapa sukarnya amalan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka akhir kata tuan-tuan, setiap amalan dia ada penutup dia. Setiap amalan ada penutup dia, dan penutup bagi puasa dalam bulan Ramadan adalah membayar zakat fitrah. Pastikan kita tidak terlupa untuk membayar zakat fitrah, kerana kewajipan zakat fitrah akan tamat sebaik saja bermulanya solat hari raya Aidil Fitri. Dan bila sebut solat hari raya Aidil Fitri, saya ingin berpesan kepada tuan-tuan dalam bab zakat fitrah, bahawa puasa ini yang menutup dia adalah zakat fitrah. Dan kata para ulama, puasa ini juga yang menyebabkan ia diterima oleh Allah adalah sedekah. Berbanyakkan sedekah dalam bulan Ramadan, kerana Nabi SAW mengiringi ibadah puasa dengan ibadah sedekah. Banyakkan bersedekah. Inilah bulan untuk tuan-tuan tidak menjadi kedekut. Bulan nak menyumbang. Sumbang banyak-banyak. Sumbang banyak-banyak. Dia tak perlu jumlah besar. Jumlah kecil pun jadilah. Sumbang banyak-banyak. RM50 yang dipecahkan jadi 50 keping. Dan kita sumbang banyak, lebih baik daripada RM50 yang sekeping tapi sekali sumbang. Sumbang banyak-banyak tuan-tuan, kerana ia adalah merupakan pahala yang besar dalam bulan Ramadan. Dan muslimin dan muslimat rahimakumullah, sebagian orang khususnya di tanah Arab, mereka bagi biasanya duit raya dalam bulan Ramadan, dapat pahala lebih. Duit raya bagi dalam bulan Ramadan. Kita bagi duit raya sedekah pada adik-beradik, anak-beranak, bagi pada hari raya, dapat juga pahala sedekah, tapi tak sebanyak pahala dalam bulan Ramadan. Jadi kalau nak bagi itu, bagi elok dalam hari raya, dalam bulan Ramadan. Mungkin malam raya ke bagi, masih lagi dalam bulan Ramadan, kita bagi sebanyak-banyak kepada adik-beradik dan sebagainya. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, semoga Allah menerima amalan kita pada tahun ini dan menerima semua ibadat kita dan menemukan kita dengan malam Lailatul Qadar. Dan sebelum kita berpisah, suka sekali untuk saya mengucapkan kepada tuan-tuan selamat berpuasa Ramadan, dan semoga Allah menerima amalan tuan-tuan dan amalan saya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min qada'il rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.